Maklumlah kita buat live ni Kak J tak ada apa orang kata, tak ada admin. Pada-pada sendiri lah semua. Seronok-seronok. Okay. Just nak set for public je. Okay. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Opah J punya Pep Talk. Suka-suka je sembang bersama dengan rakan-rakan. Biasanya bila Opah J buat Pep Talk ni, I will invite, saya akan jemput rakan-rakan macam rakan-rakan strategi ataupun rakan-rakan daripada universiti dan sebagainya untuk membincangkan atau sebenarnya sembang-sembang saja tentang current situasi kita sekarang. Sama ada berkaitan dengan keadaan semasa sekarang, pandemik dan sebagainya, ataupun yang ada kaitan dengan pendidikan, dengan pembangunan komuniti dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ramai orang tak dapat information yang tepat sebab tambahan pula sekarang banyak perbincangan dan sebagainya itu dibuat pada peringkat atas, ada webinar lah kan, melalui Zoom dan sebagainya. Maknanya webinar ni biasanya tak dapat dicapai oleh orang biasa. Kalau buat Facebook Live ni macam semua orang boleh tengok kan. Jadi dapatlah kita sikit sebanyak maklumat dan banyak juga yang kita dapat macam sebelum-sebelum ini pun bila Opah J jemput kawan-kawan untuk berkongsi dengan kita semua, dengan semua orang kat luar sana tentang contohnya baru ni Opah J jemput kawan daripada UUM untuk share tentang apa itu kerja sosial kan. Banyak orang tidak tahu kan. Jadi apabila dah ada penerangan begitu, jadi banyak orang faham, oh kita ada sebenarnya orang kata jawatan atau position kerja sosial yang kerja dia adalah untuk buat outreach, bertemu dengan keluarga dan komuniti untuk membantulah. Cumanya mungkin di Malaysia jawatan tu tidak popular lah, dia tukar nama jawatan tu. Dan sebelum itu juga Opah J ada panggil Ibu Susanti dan Puan Rafidah daripada UTM. Ibu Susanti ni ialah seorang biblioterapis. So dia telah banyak berkongsi bagaimana caranya kita untuk mengurangkan tekanan, stres dan sebagainya, ataupun kita melalui dalam keadaan-keadaan tertentu kan kita tak boleh nak handle kita punya life tu, maknanya menggunakan bahan bacaan untuk mengurangkan. Jadi inilah beberapa topik-topik yang selalu guna. So malam ni best sikit sebab semua orang muda. Kan, jadi malam ni kita nak cakap lebih kepada pendidikan. Selalunya kalau Opah J bercakap pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan biasalah secara umum. Tetapi hari ni kita nak berkongsi pengalaman rakan-rakan kita di lapangan. Maknanya dia are the people who works at the ground dengan kanak-kanak yang tidak ada dokumen dan kanak-kanak yang tidak masuk ke dalam mainstream ataupun masuk ke dalam sekolah kita lah, masuk dalam sistem pendidikan di Malaysia, maknanya sekolah betul lah. Tapi mereka ni adalah mereka yang membangunkan sekolah untuk anak-anak terpinggir, terutamanya yang tidak ada dokumen, tidak ada sijil kelahiran kan, yang tidak boleh masuk ke sekolah biasalah. Jadi kita nak tahulah apakah orang kata pengalaman mereka, cabaran yang dilalui dan kenapa mereka memulakan usaha untuk membangunkan sekolah-sekolah kita panggil alternatif lah kepada anak-anak yang tidak ada dokumen dan sebagainya, supaya mereka masih dapat pendidikan. Sebab kita tahu dalam, kalau kita cakap pasal CRC atau Convention Rights of the Children, salah satu kategori penting dalam tu ialah hak perkembangan. Maknanya hak untuk mendapat pendidikan kepada kanak-kanak. Cumanya macam tak berapa cantiknya Malaysia ni sebab kita tidak terima artikel 7, iaitu menerima siapa je lahir kat Malaysia boleh jadi warga negara. Jadi sebab mereka tidak warga negara, maknanya tidak ada sijil lahir, dan bila tak ada sijil lahir tidak boleh pergi ke sekolah. Jadi ini banyak orang tak tahu juga kan. Jadi orang ingat semua orang boleh masuk sekolah. Adalah yang dapat lepas kan. Tapi banyaklah kita perlu melalui proses-proses tertentu. Jadi melihat kepada keadaan inilah maka munculnya gerakan-gerakan
Tu yang Opah J tulis tu, gerakan kemanusiaan, humanitarian movement towards education kepada anak-anak terpinggir. So malam ni kita ada 3 orang. Ni semua hebat-hebat ni tau, sangat popular. Tapi macam anak-anak Opah J lah kan. Kita ada Cikgu Ayu yang sangat terkenal dengan buku jalanan beliau di Chowkit. Dah lama dah dia buat kerja. Dia dulu cikgu tau. Lepas tu berhenti jadi cikgu, makan gaji semua, pergi jadi NGO, buka sekolah sendiri. Tapi satu kepuasan mungkin ya. Nanti kita dengar cerita dia. Dan kita ada Mukmin yang handsome. Memang handsome pun. Siap dengan jambang, misai lagi ni. Dia masih kosong lagi lah. So siapa berkenan boleh lah. Boleh PM tepi dia kan. Mukmin ni ialah daripada Borneo Comrade yang Opah J kenal baru lagi dalam setahun 2 ni. Tetapi sangat aktif dalam membantu kanak-kanak tanpa dokumen, terutamanya pendidikan. Tapi Opah J tengok sepanjang PKP ni, Borneo Comrade bersama Mukmin bersama Borneo Comrade dah pergi beyond dah pendidikan, lebih kepada pendidikan community, membantu community dalam sosioekonomi, membuat kebun community. Maknanya telah cuba masuk dalam community tu dan memperkasa community tu supaya mereka boleh berdiri sendiri, tidak mengharap bantuan. Sampai bila kita nak bagi bakul makanan kan. Jadi mungkin tapi apa yang sedang dibuat oleh Mukmin tu memang kita tabik hormat lah kan. Wakil rakyat tak mampu buat ni kan. Tu wakil rakyat sempurna dan tawau tu kan. Dan seorang lagi ni kawan lama, dah lama, Asrin, iaitu daripada Cahaya Society. Sebenarnya bermulanya Opah J terlibat dengan pendidikan anak-anak tanpa dokumen adalah melalui Cahaya Society yang orang kata beribu pejabat di di Sandakan Sabah. Dan Kak J kenal, Opah J kenal Asri dan tim dia sejak 2017 bila Opah J pergi ke sana conduct training untuk sukarelawan dan guru, ikut dia melawat ke kampung-kampung sampai ke landfill. Tahu tak landfill tu apa? Landfill tu tempat pembuangan sampah di mana ramai juga orang duduk dalam tu. Kita semua duduk rumah comel-comel, kawasan perumahan, duduk kondo apartmen, tetapi ada juga sekumpulan manusia ni yang terpaksa duduk di kawasan landfill dan baunya Masya Allah lah kan. Jadi dan mereka ni kutip budak-budak ni semua dan bina sekolah dan jemput anak-anak tu untuk belajar. Jadi Opah J tak buat kerja tu. Opah J hanya memberi mungkin training, beri latihan dan sebagainya dan juga nasihat kepada mereka. So jadi tengoklah inilah kawan-kawan yang kita jumpa. Tapi mereka akan cerita lagi lah. So seterusnya kita nak jemput lah. Kalau Opah J bercakap sampai esok tak habis. Jadi kita jemput Cikgu Ayu dulu lah, orang dekat, orang KL ni kan. Untuk kenalkan diri dulu, cerita sebuah sikit tentang buku jalanan sebelum kita nak cerita lagi panjang. Silakan Cikgu Ayu. Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat malam penonton-penonton Kak J. Saya tak panggil lah Opah J, saya panggil Kak J. Kalau beza saya dengan Mukmin ni berbelas tahun jugalah. Dengan Mukmin, dengan Asrin saya tak pasti, tapi dengan Mukmin berbelas jugalah. Jadi saya pun dah tua, saya panggil Kak lah. Kak J. Saya rasa malam ni saya tak nak kenalkan diri saya kot, sebabnya apa yang saya buat tu kecil saja. Dia yang besarnya adalah kerja pasukan buku jalanan Chowkit tu. Saya rasa buku jalanan Chowkit tu terbina daripada kerja sebuah pasukan yang percaya bahawa kerja turun ke masyarakat tu bukanlah hanya sekadar kerja kebajikan, tetapi ianya adalah satu bentuk solidariti dengan masyarakat. Sebab saya percaya bila kita duk rasa kita pergi buat kebajikan, kita ada tangan memberi, kita akan ada satu top down approach tau. Kita rasa kita berada di atas dan memberi kepada yang bawah. Tapi kalau dia adalah kerja solidariti, dia adalah satu benda yang duduk dekat satu line yang sama aja. Kita bersolidariti dengan keluarga kita. Di buku jalanan kami ada 62 keluarga yang mana kami ada 95 orang kanak-kanak. Dan kanak-kanak ni dia macam-macam. Dia ada macam-macam status. Kita ada kanak-kanak yang warga negara Malaysia tapi mereka tinggal di tengah kota raya. Kalau Chowkit ni, kalau perempuan yang kenal, perempuan dan perempuan yang kenal Chowkit ni dia sebenarnya di tengah kota Kuala Lumpur. Tu kalau lagu Sudirman dulu pun Chowkit Road. Chowkit
Coket tu dia dah pesat sebagai business center, tapi di situ juga timbulnya kemiskinan. Kita faham dalam ekonomi mesti akan ada penindasan. So saya rasa ahli-ahli keluarga di Coket ni yang terkena tempias penindasan ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi miskin kota. Dan saya juga ada anak-anak yang tidak bernegara di situ, di mana anak-anak ni dilahirkan di Malaysia tetapi akibat dokumentasi isu dan macam-macam mereka tidak diberikan kerakyatan. Jadi anak-anak saya tidak bernegara, tetapi walaupun anak-anak saya adalah anak-anak marginal, dan kalau marginal ditranslatkan ke dalam bahasa Melayu berfikir, saya rasa kerja buku jalanan adalah kami memberikan anak-anak ni satu identiti baru tau. Dia macam memartabatkan maruah kanak-kanak ni tadi. So anak-anak ni bukan lagi anak-anak, dulu-dulu orang suka panggil anak-anak kat Coket anak-anak gelandangan. Saya sentiasa marah, kami di buku jalanan sentiasa marah. So kita bagi tukar status anak-anak tu jadi anak-anak buku jalanan Coket. So dia pun ni dah jadi anak-anak yang ada identiti, they belong to something, macam tu. So saya rasa kerja kami adalah kerja mengembalikan maruah kehidupan manusia tu. Dan kami ada sekolah, kita ada community development, community building dengan keluarga di Coket. Itu sajalah kot saya rasa tentang perjalanan. Okay, dengar tu Cikgu Ayu dia kutip habis budak-budak tu semua bawa pergi dekat perjalanan. Dan saya tahu sejarah Cikgu Ayu mulanya bukan ada kelas yang cantik macam sekarang lah kan. Cikgu Ayu selalunya buat kelas di tepi-tepi jalan kan, malam-malam bawa buku, baca dengan budak-budak sehinggalah terbina, orang kata tertubuhnya kelas di buku jalanan tu sendiri. Terima kasih. So yang tu nanti kita dengar lagi cerita Cikgu Ayu. Okey, sekarang kita jemput ni kita punya handsome boy ni. Saudara kan, Mukmin yang handsome dari Borneo Comrade, silakan. Ya, hai, terima kasih Opa J, Aunty J dan teman-teman panel sebenarnya yang merupakan idola-idola saya sebenarnya. Cikgu Rahayu, Saudara Asri sebenarnya, dan kami sebenarnya di Borneo Comrade banyaklah belajar daripada buku jalanan Coket, Saudara Asrin di Cahaya Society, dan termasuklah Opa J. Saya pergi ke bengkel-bengkel beliau dan sebagainya. Jadi saya di sini terasa kecil sebenarnya untuk menceritakan apa yang dikerjakan oleh Borneo Comrade, tapi sedikit daripada kami, dan secara jujur saya katakan saya banyak belajar daripada buku jalanan Coket dan gerak kerja Saudara Asrin di Cahaya Society. Sebelum ni nanti mungkin dia akan cerita tentang bagaimana dia buat fresco sebelum ni. Jadi Borneo Comrade ni dia merupakan sebuah gerakan mahasiswa. Idenya idea mahasiswa, walaupun kami sekarang ni sudah habis belajar, tapi kami masih percaya bahawa kami adalah gerakan mahasiswa. Idenya muncul daripada mahasiswa pada sekitar tahun 2015, di mana kami merasakan bahawa ada ketidakadilan yang nyata di Sabah ini, yang mana kita menafikan banyak hak orang, terutamanya orang yang mempunyai masalah dokumentasi. Jadi ketika kita ketika saya masuk universiti pada tahun hujung 2014, saya banyak berbincang dengan teman-teman mahasiswa dan pensyarah, ketika itu guru saya, Dr. Lokman, tentang bagaimanakah sebenarnya kita mau menggerakkan sesuatu ataupun memahami isu di Sabah ataupun di Malaysia ini dengan betul-betul mengakar, kan? Kita tidak mahu membentuk satu gerakan yang bersifat terlalu propaganda, terlalu populis dan sebagainya, dan kita juga menganggap bahawa apakah cara kita mau bergerak selain kita mengikut rentak atau gendang parti politik ketika itu, kan? Sebab kita sebelum ni ini yang kami rasakan bahawa pemuda dan mahasiswa ketika itu ketika dia mau berjuang, mau memperjuangkan sesuatu, dia harus masuk parti, dia harus menjalani proses-proses yang tidak enak lah. Terpaksa selfie dengan menteri, pergi program-program jamuan-jamuan, makan-makan dan sebagainya, dan itu tidak cenderung kepada kami yang ada kesedaran, yang sudah ada bacaan-bacaan sebelum masuk universiti. Jadi ketika kami banyak berbincang, kami mulai memahami di Sabah ini masalah paling bawah
analisis kami masalah paling bawah yang paling ditekan adalah masalah orang yang tidak ada dokumen. Jadi ketika kami masuk ke kampung-kampung, membuat pemerhatian dan sebagainya, kami mencari alat bagaimanakah kita mahu, sebab kita ni mahasiswa kan, kalau kita pergi ke kampung-kampung, orang bingung, kenapa kau ni kan, kenapa kau masuk sini, apa yang kau mahu kan, kau bukan orang politik, kau bukan wakil rakyat, kau bukan siapa-siapa dan sebagainya. Jadi kami cuma mahu tahu macam mana hidup mereka, macam mana orang boleh survive dengan hidup yang sangat menekan ini. Jadi bila kami fikir, kami ulang alik, kami tinggal di dalam komuniti, kami bercerita, buat aktiviti dengan mereka. Jadi kami memikirkan, okey, kita patut jadikan sekolah untuk mendidik, selain mendidik anak-anak, ya, isunya ialah kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kerana itu haknya. Tetapi kita mau melihat persoalan-persoalan yang lebih besar. Bila kita ada pelajar, kita tahu bahawa anak ni makan apa, bagaimana keadaan dia tidur, berapa orang adik-beradik, ibunya bila kahwin, kakaknya bila kahwin, dan bagaimana mereka menguruskan sekitaran haid mereka dan sebagainya. Itu banyaklah isu-isu tentang kesihatan dan sebagainya. Itu yang kita lihat sebenarnya. Jadi kita buka beberapa sekolah, sama juga seperti konsep di buku jalanan Chowkit. Dulu kita bermula di jalanan, kita pergi ke tepi-tepi bank. Sebab di gambaran di Sabah ini banyak anak-anak yang berkeliaran di pekan-pekan atau bandar-bandar menjual kacang goreng, meminta sedekah dan sebagainya. Jujur saya katakan, kami mulakan projek pendidikan ini dengan sebatang pensel dan satu ring A4. Pertama kami datang kosong-kosong bercerita mau ke perdana sekolah ke apa semuanya. Esoknya kami datang semula, kami ajar direct gitu. Setiap hari kami datang. Sampailah kita rasakan bahawa tidak cukup sebenarnya memberi pendidikan sebegitu. Semasa cuti, sebaca kita adalah senang sedikit, kita turun dah. Itu kan suka dan rela kan. Tetapi anak itu tidak rela sebenarnya, tidak ada pendidikannya. Dia mau jadi seperti anak-anak yang lain. Jadi macam touch and go saja. Ya, betul. Tapi tidak salah ya buat begitu. Maksudnya langkah permulaan ya boleh, tetapi bila kita dah buat benda tu lama, kita terasa anak-anak ini ada hak untuk dapat pendidikan yang berkualiti, yang sama seperti kanak-kanak lain sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk memperjuangkan mereka supaya mereka dapat hak mereka itu, dan siapa yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah, kerajaan lah. Tetapi di sambil itu kita mengusahakan, kita masuk kampung. Kami di Borneo Comrade, kami menghantar aktivis graduan kami tinggal di dalam kampung. Kami ada tinggal di Kampung Batu Empat beberapa orang, kami tinggal di Kampung Air beberapa orang, kami tinggal di di Pulau Omadal beberapa orang, dan di Kota Kinabalu di Teluk Layang dan Suang Pare beberapa orang. Jadi kami tinggal memahami dan buka pendidikan di sana. Jadi itulah antara yang kami kerjakan di Borneo Comrade. Ya. Terima kasih. Panjang lebar. Tapi Anti sangat tertarik bila langkah pertama yang dilakukan oleh Borneo Comrade Mumin dan Borneo Comrade ialah orang kata menyantuni dulu penduduk tu, makna kenal, sampai tanya tentang bila mak kahwin, bila kakak. Ini adalah keperluan fiziologi yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nampak yang the next step, tapi kita tak nampak keperluan-keperluan yang kecil seperti macam tadi Daika tanya tentang haid dan sebagainya. Tapi lagi satu yang Anti tertarik ialah bila Mukmin sebut tentang gerakan mahasiswa. Sebab ini mengingatkan zaman-zaman Anti muda dululah, tahun 70-an 80-an, di mana gerakan mahasiswa memang dahsyat lah kan. Saja nak share lah, masa tu tahun 74, Anti tak jadi mahasiswa, masih di sekolah menengah. Masa tu ada gerakan mahasiswa yang besar kan, rusuhan dan sebagainya, lari belakang rumah Anti, masuk dalam rumah Anti, student-student USM tu, masa di Pulau Pinang. Jadi dan selepas itu dah ada AUKU dan sebagainya, nampak macam slow down lah. Tapi tapi cara pendekatan yang Mukmin buat ni menggerakkan mahasiswa untuk turun ke padang, which is very good. Sebab barulah kita, maknanya apabila kita dah belajar pada satu tahap yang agak tinggi, kita patutnya apabila tamat, kita turun, jumpa masyarakat dan bantu semula masyarakat. Maknanya itu adalah sumbangan kita kepada masyarakat kan. Jadi sekarang kita nak dengar cerita Asrin, orang cahaya yang sangat bercahaya tu. Silakan Asrin, apa khabar? Lama tak jumpa. Ini handsome juga.
Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar? Salam. Sudah. Terima kasih Kak J. Tak biasa panggil Opah J. Tak payah. Panggil Kak J kan. Saudara Mukmin, Cikgu Ayu. Pertama sekali pasal Cahaya Society. Sebenarnya saya dengan Mukmin buat sama-sama benda ni di Sabah, satu. Kedua, kita pun buat sama-sama di Pantai Timur. Kan? Sebab Sabah ni besar kan. So, saya terfikir tadi bila Cikgu Ayu sebut tentang anak-anak marginal ataupun bila ditranslate pergi terpinggir. Kalau di Sabah ini barangkali kalau kita tidak sebut anak-anak terpinggir, dia memang anak-anak pinggiran di tepi laut. Memang anak-anak maritim, memang anak-anak di pinggiran. Cuma terpinggir, dipinggirkan, diabaikan lah. Pertama sekali pasal bagaimana boleh adanya Cahaya Society. Saya fikir perkara ini saya selalu kongsi dengan kawan-kawan ataupun bila ada perkongsian dengan yang lain lah. Saya lahir daripada gerakan buku lah. Ketika itu di Kelantan, saya belajar di satu college, IPTS. Kita buat satu kumpulan buku jalanan bacok. Sebab itu waktu tu pun kita follow juga buku jalanan Syawkit lah. Waktu tu ada satu fenomena besar di Malaysia ni. Semua buat buku jalanan. Aktivis-aktivis sama mahasiswa bawa koleksi buku, baca puisi di jalan, di pantai. Kita waktu tu di Kelantan, di Pantai Irama lah. Angin kan, kita makan lekor kan. Tapi yang menariknya waktu tu bila kita set up buku jalanan bacok ini, satu orang pun tiada kawan daripada Kelantan. Daripada Sabah, daripada Perak, daripada Kedah kemudian lah baru ada kawan-kawan daripada Kelantan lah. So kemudian bila habis belajar pergi Sandakan, kita buat movement yang sama. Kita panggil sebagai free reading group. Kita buat benda yang sama, kita kumpul kawan-kawan kita waktu ni kita berkongsi minat yang sama lah. Ada punkers, ada skinhead, suka muzik-muzik keras. Kemudian ada pemuisi, suka baca puisi, suka baca buku kan. So kita kumpul sehingga sampai satu masa bila kita selalu buat buku jalanan, kita letak buku di jalan, bagi orang baca, bagi orang bagi pandangan, bagi orang pinjam. Tapi kita bagi pinjam dengan orang yang kita percayalah. Sehinggalah kita terfikir ada satu kampung dekat dengan pusat bandar. Kampung tu sebenarnya dekat dengan CLC, Cahaya Learning Center sekarang kita buat, Kampung Laila. Kemudian kita pergi ke situ, kita bercakap dengan AJK Masjid. Kita kata banyak anak-anak di sini yang tidak bersekolah. Boleh kami pakai anjung balkoni masjid untuk mengajar. Kami dah buat bising juga. Kami bawa kertas mahjong, tiadalah bawa whiteboard, semua bawa kertas mahjong, bawa warna, kita print siap-siap, bawa budak-budak mewarna. Waktu tu lebih kurang dalam 30-40 budak jugalah. Tapi macam biasalah kan bila budak-budak kumpul di masjid kan. Kadang-kadang bising jugalah kan. AJK Masjid marah juga, dia pergi panjat tiang semua. So, kami bagi tahu sebenarnya kita duduk di situ tu itu satu message kepada AJK Masjid ataupun mereka yang terlibat dalam hal pengurusan di situ, bahawa anak-anak ini sebenarnya perlukan orang-orang yang duduk dengan orang yang lebih matang untuk faham apa yang mereka mahu. Kemudian mereka ini suka mewarna, suka melukis, instead of kalau kita lepas dia pergi belakang masjid sana, dia pergi main dalam longkang, semua benda tu. So kami buat benda ni untuk tempoh yang agak tidak terlalu lama, dalam lebih kurang setahun lebih, sehinggalah saya terlibat dengan beberapa NGO di Sandakan. Kita masuk ke dalam kampung-kampung, asalnya kita mau buat kerja charity lah, one off charity saja. Kita mau bagi makanan. Sampailah kita bertemu dengan pusat-pusat alternatif yang dibangunkan oleh komuniti. So kami macam first impression waktu tu memang kagum. Kita dalam keadaan duduk di bandar, kita kata orang-orang setingkat ini tidak membangun, memilih jalan untuk kolot, jumut, rigid, duduk di diam, tidak pro kepada pendidikan. Akhirnya kami bertemu dengan sekolah-sekolah yang sekangkang kerat, besar macam besar tandas, pondok-pondok, dibangunkan oleh komuniti, dan mostly komuniti waktu tu yang kami jumpa adalah Filipino punya komuniti lah. Dia kumpul budak-budak 34 orang bersempit-sempit dalam ruang yang kecil, kemudian mengajar. So waktu pertemuan dengan beberapa komuniti ketika itu masih tidak ada hubungan yang akrab lah antara aktivis yang masuk dengan orang kampung, sebab mereka waktu tu masih rasa macam insecure kan. Itu sentimennya di Sabah. Bila orang-orang baru yang stranger masuk ke dalam kampung,
kemudian kita bawa pula NGO yang ada seragam kan, dia merasakan akan ada pembaharuan yang mengganggu budayanya di dalam kampung itu. Walaupun begitu, kita memakan masa yang panjang, proses yang panjang, kita buat pertemuan, kita masuk ke dalam kampung, kita cuba fahamlah apa budaya, apa yang diperlukan di situ, bagaimana perkara ini boleh berlaku, sehinggalah beberapa tahun yang lepas, tragedi yang besar di Sandakan ini, perobohan beramai-ramai ya, pusat alternatif yang diekspos oleh NGO lah. So, waktu tu bila kita cuba mengangkat, dia macam di luar mati mak, ditelan mati bapak macam tu kan. So, kita terlampau dedahkan dia. NGO semua berminat datang, dia fikir macam museum, kena lawat kan, kena ambil gambar semua. So ada banyak yang terkorban, itu sejarah di Sandakan. Ada banyak pusat alternatif terkorban dan akhirnya tinggal beberapa sahaja yang bertahan. Okay? So kami terfikir waktu tu Cahaya Sayati belum ada. Cahaya Sayati sekitar tahun 2019. Kita terfikir kita perlu buktikan yang kita kena duduk sudah sama-sama, duduk dengan anak-anak ini, dan kita kena buktikan bahawa kita buat berhampiran dengan bandar yang mana sekelilingnya ada banyak setinggan. So anak-anak kita sekarang ada lebih kurang 30 orang, datang daripada lebih kurang 8 setinggan yang ada sekeliling pusat alternatif yang kita tengah set up. Dan syukur sehingga 2021 ini, walaupun ketika pandemik, kita nampak respon anak-anak bila kita buat Cahaya Kit lah. Cahaya Kit ni kita punya sifu Kak J jugalah. Kita buat Cahaya Kit, kita buat folder, kita bagi tugasan-tugasan pembelajaran di rumah. Kita nampak mak bapak participate. Mak bapak ni melibatkan diri, update tugasan-tugasan. Walaupun kita memahami bahawa sebenarnya mak bapak pun sedang berhadapan, ibu-ibu migran ya, sedang berhadapan dengan satu situasi yang mana pandemik ini sudah tidak dilihat sebagai satu penyakit yang mengancam, tetapi krisis ekonomi atau krisis kewangan lah. So kami bila bertemu dengan ibu-ibu pelajar Cahaya, ibu-ibu anak Cahaya, perkara paling pertama yang menyayat hati apabila mereka bercakap tentang sekarang ini sudah terlalu genting apabila mereka perlu mengganggu saving, simpanan kewangan untuk meneruskan kehidupan di rumah. Dan kemudian ada beberapanya yang mula tertekan kan, sebab terlalu lama duduk di rumah. Suami pula yang sebelum ini buat kerja buruh binaan sudah tidak diambil lagi oleh majikan sebab tidak ada projek. Kemudian tinggal dengan anak-anak kecil yang ramai tanpa ada duit. So ada gangguan-gangguan mental di situ kan, tertekan duduk di rumah. So kita pun konsisten waktu pandemik ini, kita menjaga kebajikan anak-anak Cahaya lah. Menerusi Prihatin Cahaya, kita bagi bekalan asas, kemudian kita bagi kit kebersihan, dan kemudian kita pantau, kita sebenarnya berjumpa dengan anak Cahaya sebab memandangkan kawasan pusat alternatif kita tidak jauh daripada kampung-kampung mereka. Lebih kurang 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita minta diorang hantar folder tugasan. Kita bertanyalah apa perkembangan di kampung, perkembangan keluarga. Kurang. Okay, tu dengar panjang cerita. Dan tapi yang menariknya bermulanya dengan buku jalanan juga kan. Jadi Cikgu Rayu ni pencetuslah orang kata konsep buku jalanan di mana membawa buku-buku. Sebenarnya it is a symbolic apabila kita membawa buku ke tepi jalan atau ke ruang-ruang yang terbuka untuk berkongsi buku-buku tu. Tetapi sebenarnya ia pada saya lah ni, pada Kak J, Kak J menganggap apa yang gerakan buku jalanan ataupun membawa buku-buku untuk dikongsi itu adalah gerakan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada komuniti secara terbuka. Yang tu yang penting. It is not about the books actually, but it's how you all reach the community. Dan di situ mesti ada apa orang kata interaksi kita bersama dengan komuniti dalam menerangkan bahawa ilmu pengetahuan ni penting dan kita boleh belajar di mana-mana pun. Okey, sekarang kita nak pergi balik dekat Cikgu Ayu. Bila NGO kan Cikgu Ayu, saya nak tanya dengan tiga-tiga sekali lah, sama je soalan Kak J. Ialah bila you sebut NGO, you are a non-governmental organisation kan, dan sumber keuangan biasanya datang bukan daripada kerajaan. Susah nak dapat geran kerajaan. Kak J pun biasa juga dalam NGO. Nak dapat dengan buat proposal berpuluh-puluh ratus muka surat baru dapat 20,000 kan.
Jadi kita nak tanya sedikit sebab banyak kita tak suka bila orang menuduh NGO ni dapat duit dia belanja dekat dia. Walaupun memang orang kata diberi kebenaran untuk menggunakan sebahagian sumbangan atau grant tu untuk tujuan pengurusan kan, sebab kita pun nak survive, kita nak run kita punya NGO. Jadi Cikgu Ayu boleh cerita tak bila nak buka buku jalanan, nak dapatkan dana tu bagaimana pengalaman cikgu, kongsikan pengalaman Cikgu Ayu dalam nak mendapatkan dana dan juga nak make sure that dana tu berterusan. Mesti ada mekanisme dia semua kan. Dan bagaimana nak memastikan orang yang memberi dana sama ada dari segi sama ada crowdfunding ataupun yayasan ke all this big organisation bagi benda tu memang diuruskan dengan baik. Boleh tak kongsi sikit lah, tak payahlah cerita semua rahsia-rahsia tu, tapi sekurang-kurangnya orang kat luar tu tahulah. Bila Kak J bagi kan, Kak J bagi tak beratus-ratus ribu, tapi maknanya orang nak tahu lah duit tu apa. Macam tu. Boleh tak? Cikgu Ayu cerita sikit. Boleh, insya-Allah. Saya tak ada rahsia apa pun, perjalanan tak ada rahsia apa pun. So sebelum saya menjawab soalan yang tu, untuk buku jalanan, saya nak menjawab untuk buku jalanan. Sebenarnya buku jalanan ni adalah gerakan di mana kita nak ambil kembali tempat awam dan kita nak isikan tempat awam tu dengan aktiviti ilmiah. Sebab tu ada diskusi buku, ada macam-macam lah. Dan dia bermula di Shah Alam. Saya rasa dia Shah Alam sebabnya UiTM Shah Alam waktu tu kan, buku jalanan Shah Alam, lepas tu buku jalanan Titi Wangsa. Saya rasa kemudiannya datanglah buku jalanan Cawkit. Saya tak tahu yang Rin dari buku jalanan, gerakan buku jalanan juga. Buku jalanan juga. Dalam buku jalanan kena buat lagi sekali ni gathering so that kita nampak kan apa impak convention buku jalanan kan. Dan kita nampak apa impak buku jalanan tu kepada masyarakat dan kenapa movement macam ni perlu diteruskan sebab movement buku jalanan sangat organik dan dia sangat fluid. Dia ikut tempat tu punya keperluan. Dia macam tu. Sebab tu bila kita ke Cawkit, bila kita buat buku jalanan Cawkit, kita tengok audiensnya siapa. Siapa yang lebih memerlukan tu? Apa yang berlaku di tempat awam tu? Kalau di Cawkit, tempat awam di Cawkit tu di jalan tu lah, dan selalunya ada aktiviti berkongsi barang keperluan. Tapi kita nampak mungkin kita boleh buat sesuatu yang lebih bermanfaat, iaitu berkongsi ilmu. Dan audiens kita adalah kanak-kanak. Masa saya bermula tu, awal-awal tu kita memang tak perlukan duit pun Kak J. Sebabnya kita minta macam masa mula pergi saya ingat saya bawa buku anak saya, ada orang bawa pen, pensel, kertas dan semuanya. Kemudian kita start ada bank account 2016. Tapi 2016 tu pun kita tak ada. Kita start dengan kosong duit, tahu tak? Kosong duit. Tapi kita berjalan macam tu lah. Kita tak perlu duit waktu tu sebab ni kita tak payah bayar sewa. Kita tak ada pekerjaan tetap. Semua sukarelawan saja. Lepas tu macam waktu malam kan kami perlukan macam lampu. So ada orang donate lampu. So macam tu orang donate in kind. Orang bagi barangan, tak bagi duit waktu tu lah. Makanan pun sama. Makanan tu bagi makanan waktu malam. Lepas tu 2017 tu Malaysia nak host SEA Games. So bila nak host SEA Games tu aktiviti di jalanan ni tak dibenarkan macam tu kan. So apa yang kami pilih adalah kami rasa macam inilah masa yang sesuai untuk kita ada tempat sendiri. So masa nak ada tempat sendiri tu kita buat crowdfunding lah. Kita buat very small crowdfunding waktu tu, kita minta 20,000 untuk nak buat renovation buku jalanan kan. Dan kita time tu dapat grant daripada Think City. Think City bagi 45,000 untuk renovation. Tapi kita guna sepenuhnya untuk renovation lah yang tu. Kita hantar laporan semua samalah isi borang semua tu. Kan. Ya macam tu lah kerja dia. Tapi Kak Ji, masa saya bermula tu, masa kita di buku jalanan bermula tu, kami ni tak tahu pun raja-raja management, tak tahu pun apa yang kena buat, tak tahu pun macam-macam kita tak tahu. Kita tak tahu yang ini kita nak kena macam ni, kita nak kena macam ni, nak kena macam ni. Tapi kita belajar. It's a process yang kita belajar. Saya rasa nak mula ni kita semua kena ada satu benda tau.
the willingness untuk unlearn dan relearn. Yes. Maukah kita nak unlearn semua benda dan kita belajar kembali semua benda. Itu satu. Lepas tu 2017 kami dah start crowdfunding. Bila dah start crowdfunding tu kita adalah bookkeeping, tapi bookkeeping kami ni sampai lah. Bookkeeping kami sampai lah, to be honest dengan semua orang kita pakai Excel saja. Excel yang ada inflow, inflow daripada mana, outflow mana, guna untuk apa macam tu. Tapi kita keep record lah of apa saja yang kita guna sebab percaya ni bukan duit kita. Dan ni juga bukan memberi, ini adalah duit anak-anak. Duit yang penting adalah ni duit anak-anak. Takkan kita sanggup nak pakai duit anak-anak. Hari macam tu lah. Lepas tu 2018 kita start masuk bangunan. Bila kita start masuk bangunan, kita dah start sekolah. Bila kita ada sekolah, kita start hire 2 orang cikgu. Mula kita hire 2 orang cikgu je. Saya tahu orang selalu rasa macam kalau grant, terutamanya grant kerajaan ataupun grant corporate, selalu persoalkan kos operasi. Memang boleh ambil duit 30% kos operasi tu. Betul. Untuk orang yang persoalkan kos operasi, okey saya tahu seluruh dunia terlampau banyak bukti NGO yang songlap duit, yang cuci duit. Tapi itulah dalam kejahatan tu ada, saya rasa kami tak claim yang kami claim. No. Saya tak mau claim macam tu, saya takut juga kan. Tapi saya cuma nak bagi tahu yang NGO perlu kos operasi. Kita bayar gaji pekerja 2 orang dan saya ada sekolah. Saya nak yang terbaik, guru yang terbaik untuk mengajar anak-anak saya. Jadi takkan saya nak menzalimi guru yang mengajar tadi tu. Takkan kita nak bayar gaji non-hadar saja kat mereka. Tak boleh macam tu. Lepas tu tempat tu kena ada bil elektrik, bil air, bil internet. Alhamdulillah sewa kami dibayar oleh Judis Biscuit. Dan buku jalanan ni kan kami bina atas kepercayaan. So kita selalu invite semua funder untuk datang ke perjalanan dan tengok sendiri. Dan kita akan hantarlah setiap tahun kita punya review. Saya tak berani nak panggil kami punya report tu sebagai annual report. Sebab saya rasa kami tak sampai ke level annual report tu kecil. Tapi kita panggil dia review lah. 1 tahun review perjalanan cakit tu apa kita buat. Duit berapa banyak kita belanja. Dan berapa banyak masuk, berapa banyak belanja. Itu yang kita terangkan sebab to be honest kita pun tak ada capacity. Saya tak pernah buat account. Tak pernah. Dan tak tahu macam mana nak buat account sebelum ni. Ada orang yang tahu buat account pro bono, dia main tolong set up. Kita ni isi je lah. Lepas tu ni nak audit pun cari yang pro bono juga. Pasalnya kita kena cari pro bono kan. Pasalnya kena kod. Tapi tak siap lagi kami punya auditing tu sebab saya pun faham lah. Kita dah minta orang buat pro bono. Takkan kita nak kejan orang larai kejan. Dia macam tu. Kalau tak pro bono, duit nak bayar audit pun beribu dah. Siapa nak bagi pula kat situ kan? Tapi saya macam dah ni kita ada 8 orang pekerja dan saya dengan penuh tak malunya nak bagi tahu saya pun ambil gaji daripada buku jalanan. Macam tu. Kena lah gaji Bayu nak makan apa, nak bela anak. Tapi saya nak cakap kat semua orang yang bahawa walaupun kita NGO, tengoklah macam mana kita buat. Saya sebab tu kadang macam ni bila kita nak tulis di posting yang kita collect dana, collect fund, kita akan tulis dana ini digunakan untuk apa. Dan gaji 8 orang pekerja kita tulis. Kita nak kita punya penerima tu alert, cakna. Ini di mana tuan-puan akan digunakan. Dia benda macam tu lah. It's a work that we do for the society and then we hope orang yang tengok tu dia faham. Macam tu. Sebab tu saya rasa Kak Cik sebenarnya kan, saya sebenarnya dia tak mau terima jemputan untuk bercakap tentang hal-hal ni lagi sebabnya saya rasa malu dan segan untuk bercakap ni. Jadi saya takut, saya insaf diri, saya takut sebenarnya tak tahulah, bukan saya takut dengan fame, dengan nama. Saya takut orang nampak kita macam buat kerja yang nak membina kita saja. Betul. Tak berlaku perjalanan. Tapi betul. Jemputan daripada Kak J, saya pun okeylah, terimalah macam tu. Sebab saya duk fikir macam ni, saya punya cita-cita lah.
Saya selalu dengar pasal sistem pendidikan di Finland kan. Orang selalu cakap pasal sistem pendidikan di Finland. Tapi kita tak pernah dengar siapa nama Menteri Pendidikan Finland. Kita tak pernah dengar nama orang yang mencipta tu. Because apa yang didengar oleh masyarakat ini adalah hanya kerja tu, tentang kerja. Dia tak bercakap tentang sosok ataupun orang tu. Saya nak buat kerja yang tu. Saya nak buat kerja yang orang hanya dengar tentang kerja, tentang buku jalanan. Oh, buku jalanan cangkit, macam tu. Orang tak dengar lagi tentang Cikgu Ayu, macam tu. Saya rasa it is about time juga lah. Betul. Yang Okay, thanks. Betul. Memang kalau ikut pun kan, orang kita nak bila orang kata buku jalanan, dia nampak keseluruhan. Perkhidmatan buku jalanan, contribution, bukan pada individu kan. Kita pun tak nak tengok pada individu. Sebab bila kita tengok pada individu, seolah-olahnya individu ni sahaja yang bekerja. Sedangkan tanpa orang lain yang support you, memang takkan jalan. Takkan Cikgu Ayu nak seorang nak buat semua kan. Kita tengok nanti Kak J duk tengok you all duk buat angkat makanan, tumpul barang makan, kalau seorang pensan dah, memang tak boleh buat kan kerja tu. So jadi kita nak kata promote institusi tu, organisasi yang memperjuangkan untuk kanak-kanak. Tak payah nak takut. Sorry lah Kak J saja nak tanya sebab selalu orang kata NGO, nampak macam mewah sangat kan. Jadi maknanya walaupun kita NGO, tapi kita masih perlu survive supaya NGO tu boleh sustain. Boleh ada kelestarian dia tu perlu ada. Kalau tidak, dah tak ada duit, macam mana nak move kan. Jadi memanglah kita bersyukur sebab ada orang yang akan bagi sumbangan dan sebagainya. Cuma yang macam Cikgu Ayu sebut, yang penting ialah kita amanah. Sebab sumbangan tu macam Cikgu Ayu kata adalah untuk anak-anak. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk keselesaan kanak-kanak. Untuk dia dapat keperluan-keperluan dia dipenuhi. Itu sangat penting lah. Okey, sekarang nak tanya Mukmin. Mukmin pula macam mana? Satu lagi. Gaji CEO NGO bukanlah 8,000. Bukanlah 8,000 dan tiap bulan masuk 40,000 tu. Ada bulan pasal kan dia. Ada involved dalam NGO dan tak pernah dapat duit. Memang kita tahu kita NGO kan. Tapi walaupun jawatan tu mungkin tinggi. CEO pada NGO. Kak J biasa jadi executive director NGO juga. Tapi gajinya pun tak ada lah, bunyi je lah yang besar. Okey, Mukmin, macam mana dengan bonus comrade pula? Dari segi dana tu, Anti ni bukanlah nak korek dana you all, tapi Anti nak kita public ni tahu kan bagaimana you all mencari dana untuk membantu sebab you tak ada orang bagi duit. You bukan ada bisnes pun, mungkin lah you ada buat bisnes kecil-kecil, jual t-shirt lah, jual apa, tapi itu masih tidak mencukupi kalau kita tengok kan. Jadi nak dapatkan kepercayaan daripada masyarakat untuk memberi sumbangan tu adalah satu orang kata task atau yang sangat penting sebab kita nak bina kepercayaan tu bukan mudah kan. Okey, cerita sikit pasal bonus comrade pula. Okey, terima kasih Aunty J. Ya, saya bersetuju dengan Aunty J bahawa kita sebenarnya bukan sekadar mau mendidik masyarakat sebenarnya, kita juga mau mendidik gerakan-gerakan NGO zaman sekarang sebenarnya. Mau tidak mau NGO sekarang tidak perlu takut untuk transparansi kan sebab sekarang ni maklumat sangat senang diakses, teknologi pun sangat berkembang dan kita harus jujur bahawa banyak penyelewengan yang dilakukan termasuklah NGO. Itu realiti yang berlaku sebenarnya. Banyak duit yang telah dihabiskan bahkan juta-juta. Ini NGO besar ni tidak main sebenarnya puluh ratus ribu ni. Orang semua main juta, puluh juta, ratus juta sebenarnya. Ya, jadi dan banyak duit telah dihabiskan tetapi kita tak tahu dia kemana dan sebagainya. Jadi NGO harus beranilah untuk menyatakan kemana uang itu disalurkan. Untuk Borneo Comrade, saya antara orang yang percaya bahawa duit bukan segala-galanya. Bahkan kita hidup sebagai manusia dulu tidak bergantung dengan hal-hal yang material, maksudnya benda-benda bayaran, pembelian, demand dan sebagainya. Kita dulu memang boleh hidup
real. Dan bagi saya, bila saya pergi komuniti orang asli, pergi ke tempat bajau laut dan sebagainya, saya masih percaya lagi kita masih boleh hidup tanpa itu. Dan sekarang ni banyaklah projek-projek orang buat. Sekarang banyak ada orang yang sudah tidak beli sayur, dia boleh tanam sayurnya sendiri. Mungkin boleh meminimalkan pembelian sayur, mungkin sayur-sayur yang tidak boleh ditanam barulah dibeli. Bagi saya ini satu percubaan yang sangat bagus, dan banyak benda lagi lah yang akhirnya sekarang macam projek-projek DIY, kalau kita nampak di YouTube, di Facebook dan sebagainya, projek-projek DIY sangat-sangat meletup sekarang, dengan mana banyak orang rasa kita tak perlu pun untuk bayar tukang, kita tak perlu pun untuk beli ini, kita boleh buat sendiri. Jadi akhirnya kita kembali kepada normal kita, bahawa kita tak bergantung pun. Jadi dulu dan sampai sekarang saya percaya perkara itu. Saya mau dia bergerak secara organik, sebab dulu pernah ada isu zaman saya mahasiswa, adalah kelompok, adalah individu ni yang mau bagi duit kepada gerakan mahasiswa. Waktu tu gerakan mahasiswa di tempat lain lah, 10,000. Bagi gerakan mahasiswa ketika itu 10,000 tu sangat besar lah sebenarnya. Tetapi saya antara orang yang menolak keras 10,000 itu untuk mahasiswa terima, kerana kita tidak memerlukan dia. Betul kata-kata kawan mahasiswa, kita nanti akan datang, kita akan perlukan 10,000 ni. Untuk apa? Kalau kita masih tidak perlukan, kita tidak perlu terima. Kita harus bergerak secara organik. Jadi kalau macam di Borneo Comrade, kami mulakan semua benda secara percuma. Kami buat sekolah secara maksudnya kami tidak ada gaji, tidak ada apa. Kami cuma bergantung dengan diri sendirilah. Maksudnya kami duit poket, duit PTPTN, duit pinjaman, duit inilah, ada beasiswa dan sebagainya, duit ibu bapa. Itulah yang kami gerakkan, sebab banyak benda tak perlu pun duit manapun. Hujung minggu, kalau hujung minggu kita tidak pergi buat kerja-kerja sosial, kita mungkin pergi mall, mungkin kita pergi bersukan, mungkin kita pergi main game dan sebagainya. Itu juga menghabiskan duit kan, tapi cara kita menghabiskan duit kita bukanlah menghabiskan duit. Kita pergi naik bas, pergi ke satu tempat, masuk ke kampung, isi minyak kawan, pinjam motor kawan, masuk ke kampung. Itulah cara. RM3, RM2, RM4 caranya kan. Dan begitu cara kami, dan kami banyak sebab kami kolektif. Dulu saya katakan saya tak percaya pun NGO. Saya rasa NGO semuanya penipu. Jadi kami rasa NGO tak jauh beza pun dengan parti politik. Tak jauh beza dengan parti politik. Gitulah tanggapan saya yang sangat keras dari dulu. Jadi kami ni kolektif maksudnya banyak benda kami buat sendiri, kami bina sendiri, kami makan sama-sama, kami masak sendiri. Begitulah cara kami, dan kami buat yang mana kami mampulah. Itu dulu kepercayaan kami. Jadi lama kelamaan semakin besar kita bergerak, kami banyak kita kena buat sesuatu. Kami kalau nampak page Borneo Comrade, sebelum tu lagi Suara Mahasiswa, Klub Sastra Mahasiswa Karma, boleh tengok di page-page kami bermula 2015 macam mana semua benda kami jual. Jual roti, kami masak mie, jual sosis, jual burger, jual nasi lemak, hampir banyak benda lah, semua benda kami jual. Kami belajar cetak baju, kami pergi kursus cetak baju, kami cetak baju sendiri. Kami buat runner, kami buat catering, kami buat banyak benda lah waktu tu di zaman mahasiswa. Akhirnya, dan kami buat seni, kami buat teater yang berbayar, kami berlakon, dapat duit dan sebagainya. Jadi benda tu yang dapat duit dan bangunkan kolektif, sehinggalah kami boleh sewa satu pejabat kami. Dengan mandirinya kami boleh sewa pejabat kami, dan di situlah kami bergerak lagi bangunkan Borneo Comrade di luar universiti. Selepas itu barulah kawan-kawan mahasiswa semakin giat buat produk-produk, dan kami buka sekolah interaktif, guru dan pelajar pun buat produk craft, dan kawan-kawan di luar kolektif, contohnya kolektif Pangrok Sulap, kawan-kawan di luar pun bantu kita, dorang keluarkan baju, dorangkan merchandise, dorang untuk salurkan kepada gerakan kami, gerakan Borneo Comrade. Itu antara-antaranya lah, selain daripada komitmen ahli. Borneo Comrade tidak ada ahli sangat lah. Siapa yang percaya dia ada Borneo Comrade, dia adalah Borneo Comrade, begitu saja. Tapi ada kelompok-kelompok kawan-kawan ni yang sudah bekerja di tempat lain, ada kerja kerajaan, ada pegawai di ladang dan sebagainya. Jadi mereka ada komitmen, mereka ada yang komit 1% daripada gaji mereka. Kalau mereka gaji RM3,000, RM30, ada yang komit RM100, ada yang komit RM50. Jadi itu pendapatan kami sekarang lah. Selain daripada grant. Kami cuba juga grant-grant dalam negara, luar negara untuk cari, untuk dapatkan duit lah. Ada grant-grant yang sesuai kami akan isi untuk dapatkan duit yang sejumlah yang agak besar sedikit lah.
Selain itu adalah sumbangan persendirian, banyak sumbangan persendirian. Ini belum crowdfunding ya. Sumbangan persendirian ini dia saja. Oh, saya ada nampak kamu buat kebun, saya sumbang 100. Saya ada nampak kamu buat ini, saya ada RM30, saya sumbang. Jujur saya akan katakan, pernah ada orang sumbang 50 sen. Tapi itu benda yang sangat mengharukan lah sebenarnya. Dan crowdfunding, yang terakhir ada crowdfunding. Crowdfunding kami di Borneo Corporate agak kecil sebenarnya. Dan secara jujurnya kami tak percaya kepada crowdfunding, malu-malu kucing lah sebenarnya kami mau crowdfunding ni sebenarnya. Kalau contohnya baru-baru ni kami crowdfunding untuk sekolah, 20,000 tu habis untuk sekolah. Tidak ada kos pengurusan ke apa, tidak, memang habis untuk sekolah. Gaji apa semuanya memang kami bergantung dengan benda-benda lain, grant-grant lain yang kami bergantung dengan pengurusan-pengurusan lain. Dan kadang-kadang pun kami ambil job-job macam jadi penyelidik, numerator, kami ambil job-job jadi facilitator, kami ambil job-job apa-apa job-job lah untuk secara personal dan disumbangkan terus. Kadang-kadang ada juga program-program motivasi, talk apa semuanya daripada kerajaan apa semuanya, kami datang dan bagi habuan, kami masukkan ke sekolah alternatif. Itulah antara cara kami bina kami punya kewangan. Selain yang sekarang adalah BK Travel. Kami sekarang ni rancang untuk disempurna adalah industri pelancongan sangat bagus. Kami bangunkan konsep pendidikan pelancongan. Jadi kami bangunkan BK Travel sekarang. Ini antara projek kami yang agak besar sedikit. Dan kami mahu macam mana daripada projek komuniti Borneo Corporate Travel ni, anak-anak murid dan guru sekolah alternatif dan komuniti ni mampu nanti meneruskan perjuangan kita di sekolah alternatif. Lepas ni kami mau lepas sekolah alternatif kepada komuniti, kami mau buat kerja-kerja lain ataupun buka sekolah di tempat lain. Begitulah perancangan kami. Ya. Oh, terima kasih. Jadi maknanya sumber keuangan tu datang dari berbagai, termasuk dari poket sendirilah. Sebenarnya bila melihat Kak Mukmin mengingatkan Kak Aunty J pada apa nama dia, pengasas sekolah Coconut School di Cambodia. Dia Aunty pergi visited sekolah dia, nama Coconut School, dan dia pun bangunkan sekolah tu atas inisiatif sendiri tanpa bantuan sesiapa, dan juga membantu kanak-kanak terpinggir. Dan dia menggunakan barang-barang recycle untuk membina sekolah. Cuma dia dapat sekeping tanah lah di kawasan pergunungan tu, sebab kawasan tu tak ada sekolah langsung. So dia minta daripada kerajaan beberapa ekar. Dan dia juga cara dia mendapat sumber pendapatan macam apa yang Borneo Corporate sedang buat sekarang, yang you buat BK tu kan, yang apa tu, buat macam travelling, tour dan sebagainya. So dia pun buat macam tu juga. So di situlah dia dapat banyak bantuan dan sumbangan, dan dia pun lebih kurang umur you all juga. You all mungkin besok boleh visit school dia. Sangat menarik lah cara dia memperkasa. Dan anak-anak tu memang bersekolah tu secara percuma, tetapi yuran dia agak menarik ya. Iaitu mereka mesti membawa bahan-bahan recycle setiap minggu bila datang. Maknanya bawa botol plastik ke, bawa tayar ke, anything lah, barang-barang kitar semula yang digunakan untuk membina sekolah tu. Kalau tengok kelas dia, dinding dia daripada tayar, ya, lantai dia daripada botol-botol dan sebagainya. Jadi itulah sumber, dan sekolah tu dibina sendiri oleh anak-anak tu bersama dengan guru-guru dia. So itu yang berlaku di luar negara, and you all also doing a good job lah di sini kan. Sekarang kita nak dengar Asrin. Asrin ni sebab Kak J ni macam kenal, bukanlah kenal rapat sangat, tapi rapat dah, sebab kita macam selalu pergi masa tak PKP, memang kita selalu ke sana. Dan kita tengok perubahan yang berlaku kepada Cahaya Society daripada dia bermula. Sebelum Cahaya Society lagi, Kak J dah join kan, dia orang punya program dan sebagainya. So memang sakit pada peringkat awal Asrin. Memang sakit, memang tak ada duit pun. Kita pun kata, you all ni buat kerja dapat duit kat mana apa. Kita pun bantu jugalah mencari dana-dana untuk bantuan. Banyak bantuan dari KL lah masa tu kan. Kami ada a group of our friends membantu. Tapi sekarang memang Kak J sangat berbanggalah dengan Cahaya, yang Kak J tengok setiap hari bukan dah mendapat sumbangan, tetapi memberi sumbangan kepada masyarakat. Walaupun bukan sumbangan tu daripada poket you, tapi maknanya you bantu untuk menyalurkan sumbangan kepada keluarga yang memerlukan kan. Jadi ini sesuatu perkembangan yang sangat menarik. Jadi boleh dah Asrin cerita bagaimana usaha-usaha Asrin dan tim untuk mendapatkan dana dalam membantu community dalam persekitaran you lah, dalam you punya kelompok tu.
Baik, terima kasih Kak J. Dia sebab saya terbiasa dengan gerakan jalanan, street punya gerakan, kita tiada apa-apa kos. Masing-masing kawan-kawan kita turun tambang sendiri, jumpa di pusat bandar. Sehinggalah sampai satu tahap, sehingga sekarang ada beberapa kawan-kawan lah yang kita buat street book punya, buku jalanan punya gerakan. Dulu ada beberapa kawan yang masih lagi dengan society sekarang. Saya ingat tahun 2018 bila kita betul-betul buat keputusan, dia nampak macam betul-betul buat keputusan tau, tapi sebenarnya keputusan itu sangat rapuh. Bila kita buat keputusan kita mau buka satu pusat alternatif, tapi dalam keadaan waktu tu kalau tiada apa perlu dirahsiakan, dana yang kita dapat ketika itu 10,000 kita dapat daripada MAPIM, kawan-kawan kita daripada MAPIM. Waktu tu MAPIM Negeri Sembilan lah. Ramai kawan-kawan kita yang turun ke sana sendiri, nampak kita tunjukkan apa yang sedang berlaku di Sabah. Perkara ini akan menjadi melarat apabila tidak diuruskan. Kemudian ada dana sedikit. Kemudian saya mula dengan seorang kawan lah, co-founder Cikgu Usman, bekas guru di sebuah sekolah swasta. Kita mula waktu tu dalam keadaan kewangan yang hanya cukup untuk kita buka pintu saja. Kita buka pintu pendidikan saja. Kita waktu tu tiada fikir langsung kita mampu bernafas dan adakah projek ini akan gagal ataupun tidak. Barangkali bila saya lihat semula keputusan ini semacam sembrono. Bila kita cerita pun dengan orang macam, kau berani betul kan? Kenapa projek pendidikan buat macam tu kan? So kami pun mengambil, waktu tu saya dengan Cikgu Usman, dua orang saja. Kita masuk ke kampung-kampung dengan rasa macam kita boleh buat satu projek pendidikan yang panjang, kita boleh membela nasib anak-anak marginal. Kami masuk ke dalam kampung dengan sungguh-sungguhnya kita approach anak-anak yang tengah duduk di tepi longkang, anak-anak yang tengah main gitar di jambatan. Kita tanya, kau sekolah kan tak? Dia kata, tak sekolah. Okey, kau mau sekolah kan? Soalan pertama, rata-rata waktu tu kami ambil pelajar 20 orang. Soalan pertama, 90% daripada anak-anak yang kami jumpa, berbayar ke tidak? Itu soalan pertama. Ya, betul. So kami pun macam, waktu tu kami pun terfikir macam pendidikan untuk semua kan. Kita pun waktu tu fenomena di Malaysia macam pendidikan percuma. So kami kata tidak berbayar, mahu kau belajar. Sekarang kami mau cari yang mahu belajar kan. So dia takut kan. Dia macam ini mamat dari mana kan. 2 orang kan jumpa aku, betul ke tidak diorang ni. Kami kata kalau mau, jom bawa kami jumpa mak bapak. So bila kami jumpa mak bapaknya pun takut memandangkan vulnerable community di Sandakan ni agak ada yang refugees pegang MM13 tapi MM13 sudah mati, ada yang langsung tidak pegang apa-apa dokumen. So kami pun datang, bila jumpa dengan mak bapak ni, ayat pertama kami adalah, makcik, tahniah, anak makcik telah terpilih. Kami redakan dia punya kerisauan. Kami kata anak makcik terpilih untuk program pendidikan alternatif kita, untuk belajar lah. So muka dia macam risau lah. Kita pun cakap macam okey, waktu tu Oktober 2018 kami cakap okey, 1 Januari 2019 datang ke tempat sekian. Kita mau dia datang, dia tengok selamat ke tidak anak aku ni, betul ke ada safe space yang diorang sebut ini. Kemudian sehinggalah 1 Januari itu kita buka, mak bapak semua datang, mak bapak semua yakin memang anak-anak boleh belajar di sini. Tapi kami katakan jangan expect kami sebagai sekolah swasta kan. Jangan expect kami sebagai sekolah swasta. Satu, kedua, waktu tu sebenarnya ada juga mak bapak yang cuba menawarkan untuk bayar yuran. Bila kita beritahu situasi kita ketika itu, kami buat ini untuk tujuan bagi meminimalkan buta huruf, memandangkan waktu itu 90% anak-anak kita ambil pegang pensel pun tak pandai. Kan. Pegang pensel pun pegang macam penumbuk. Sehinggalah beberapa purnama 4 bulan, 5 bulan, saya dengan Cikgu Usman pun duduk di balkoni, duit sudah hampir habis. Kita bertahan untuk bayar sewa, kita bertahan untuk bayar utility. Waktu tu terus terang cakap, kami guru-guru pun, kami berdua pengurusan, tak bergaji, tak berbayar apa-apa kan. Kebetulan waktu tu kita ada buat kerja-kerja part time lah, saya pun ada kerja lain lah. So kami pun fikir macam apa yang kita perlu lakukan kan. Waktu tu kita minta pertolongan yang besar daripada kawan-kawan kita di KL, Kak J kan, dengan kawan-kawan yang lain. Sehinggalah terwujudnya satu idea, kita buat Tifo Cahaya, Tifosi. Melibatkan orang awam
yang mana ianya dana awam. Konsepnya adalah RM1 sehari untuk tempoh sebulan. Maksudnya seorang kena bagi komitmen untuk RM30 sebulan lah, RM1 sehari lah. So alhamdulillah bermula 2020 kita buat tahun kedua sehingga 2021 ni kita ada konsisten 100 penaja lah. Walaupun ianya mungkin bagi setiap penaja itu melihat RM30 itu tidak besar mana, tapi kami melihatnya dalam bentuk kolektif dan setia kawan, ianya sangat besar untuk menampung operasi. Dan kita memang bagi tahu langsung, kita tidak sembunyikan apa kegunaan duit itu, kita bagi tahu sebelum kita minta tajaan pun kita bagi tahu ini memang untuk tujuan operasi, tujuan untuk membangunkan evolusi pendidikan, modul dan sedikit untuk logistik guru-guru pada asalnya. Kan? Perkara ini kami fikir adalah satu cara juga untuk kita mendidik masyarakat awam ataupun yang untuk konteks ini kita panggil sebagai donor lah, penderma. Ada dua hal. Pertama, bila kau tidak memberi tapi kau melabur untuk sebuah perubahan sosial yang lebih besar impaknya, yang mana kita mengeluarkan anak-anak daripada kegelapan kepada cahaya pendidikan. Satu. Kedua, kita faham bila kita buat ALC begini, pusat alternatif, sentimennya adalah memberi sebab anak-anak itulah. Dia tiada donor pun yang mau bagi sebab okey Asrin kan, kau pun sudah besar macam ni kan, kenapa kau bagi kan? So dia mau bagi sebab anak-anak. So kita tunjukkan dengan dorang, anak-anak yang kau beri kemudian sekarang telah memberi. Yang kau beri telah memberi. So itu satu pelaburan yang besar kan untuk membangunkan manusia sejagat yang prihatin, yang berkemanusiaan. So itu antara perkara-perkara yang sehingga kini kita alhamdulillah bertahan menggunakan dana awam. Dan selebihnya ada beberapa yang kita explore lah. Saya secara jujurnya 2019 tu permulaan secara society, kita tidak ada pengurusan pengkewangan yang betul-betul. Sebab kita hanya dapat duit daripada kawan-kawan yang percaya dengan kita. Yang dia bagi macam, okey pergilah buat. Gunalah ni untuk ini, gunalah ni untuk ini. So kita macam okey, kami terharulah. Sehinggalah tahun 2020 kita lantiklah pengurus kewangan yang betul-betul. Itu pun kita tidak mampu bayar yang besar. Kita bagi tahu terus terang kan, saya tiada duit. Kebetulan kawan jugalah. Kita tidak ada duit. Mau terlibat sama. Dia kata mau terlibat sama. Okey, tolong uruskan sampai sekarang kita ada proper punya financial record dan kita mengambil pendekatan untuk membentangkan laporan kewangan mengikut penggal. Maksudnya Januari hingga Jun, kemudian Julai hingga Disember. So ada 2 sesi pembentangan kepada umum, kepada publik. Sebab kami risau bila pembentangan hanya bersifat tahunan, ada banyak perkara-perkara yang berbangkit dan bukan bermakna Cahaya Society tidak berani untuk dipertikai. Kita bersedia untuk dipertikai sebenarnya. Sebab bagi kami itu hak orang Malaysia kan untuk mempertikai ke mana duit itu pergi. Tapi bagi memperlihatkan satu mendidik kan gerakan yang perkara ini tidak dibudayakan di Malaysia, mendedahkan apa yang dilakukan dengan duit itu. Kita tidak sembunyikan sedikit pun berapa belas ribu yang kita guna untuk sumber manusia. Kita bagi tahu. Macam yang Cikgu Ayu sebut, orang melihat apa yang dikerjakan, tidak melihat siapa pekerjanya. Saya fikir dalam ruang sosial ataupun aktiviti gerakan sosial begini pun perkara ini perlu dididik kepada masyarakat. Daripada melihat apa kerja dan apa impaknya, perlu dilihat juga siapa penggeraknya kan. So alhamdulillah kalau saya boleh cakap Cahaya Society banyak bergantung dengan dana awam, orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya dan sangat faham dengan apa yang kita buat. KJ, kawan-kawan yang lain di Semenanjung, dan ini pun salah satu cara kita untuk menasionalkan lagi lah isu stateless. Bukan dilihat sekadar untuk mendanai, tapi membawa isu ini peringkat nasional. Ada banyak orang cakap, biar semua orang-orang di Semenanjung yang ada invest kepada Cahaya Society merasakan, okey kami ada sekolah di Sandakan. Kami ada sekolah di sana, kami bangunkan sama-sama. So itu yang kita mau bangunkan, semangat kolektif tu lah. Okey, terima kasih Asrin. Nah, memang sekarang nampak dah Cahaya Society dah mula orang kata bergerak seperti satu badan yang profesional, mendapat dana dan bagaimana mereka mendedahkan. Maknanya it's a transparent, dia telus. Jadi diumumkan kepada publik supaya kita tahu bahawa inilah duit yang you all bagi ni, apa yang kami buat dan sebagainya. Dan kalau kita bayar gaji cikgu pun kenapa salah pula kan? Itu adalah sebahagian daripada kos operasi. Jadi kita harap semua orang yang ada kat luar tu faham
dah ramai tu kawan-kawan OPAJ yang cakap betul orang jarang melihat siapa sebenarnya yang bekerja. Ya, ada satu soalan pada Mukmin, tapi Cikgu Mukmin ni ada ke tak ada ni, dah gelap dah tu, tapi tak apa. Ada. Sebelum kita nak suruh seorang-seorang buat final punya talk, ada satu soalan daripada Dr. Nordin daripada USI sebenarnya. Ditanya lebih kurang berapa kanak-kanak yang terpinggir, maknanya kanak-kanak undocumented yang kalau kita kata di Sabah tu sendiri tu ada berapa agak-agak? Kalau you ada tahulah statistik dia. Tapi yang anti tahu ada seluruh Malaysia undocumented almost 500,000 hampir 500,000 juta sebenarnya. Ramai. Ya. Asrin mau jawab ke Asrin? Berapa angka? Okey, kurang-kurangnya dapat capai lah. Maknanya kan sebab kalau nak cakap secara keseluruhan Bonia Comrade dengan Cahaya Society bukan terlibat macam satu Sabah macam tu, tetapi secara umumnya kalau ikut setiap kali secara jujurnya gerakan-gerakan di Sabah mempunyai masalah ini jugalah sebenarnya. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengira statistik yang tepat berapakah orang tidak ada dokumen, kerana bentuk muka bumi kita di Sabah ini sangat menyukarkan dan keadaan politiknya pun agak-agak kompleks. Pertama, status orang tanpa negara ini sebenarnya dia berkait rapat dengan jiran negara kita, tentunya Filipina, Indonesia kan. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang migrasi yang berlaku sentiasa bergeraklah. Jadi masuk keluar dan sebagainya. Jadi sebab mereka kan etnik yang sememangnya wujud sebelum adanya negara. Jadi mereka merasakan kedua-dua negara ini adalah tempat mereka ada keluarga di Malaysia, mereka ada keluarga di Filipina, mereka ada keluarga di Indonesia. Benda itu sangat-sangat normal. Itu yang sepatutnya harus diraih dan dihargai oleh negara. Jadi ini perkiraan sahajalah. Ada yang menganggar di Sabah ada analisis statistik 2019-2018 begitu. Sabah menganggarkan jumlah penduduk di Sabah 3.9 juta dan ada yang menganggarkan 1/3 rakyat daripada Sabah mempunyai masalah dokumentasi. Ada yang menganggarkan 800,000 orang yang mempunyai masalah dokumentasi di Sabah dan ada yang menganggarkan juga 200,000 adalah kanak-kanak. Jadi sukar sebenarnya untuk mencapai data yang tepat kerana kita tidak ada orang yang mengira betul-betul, kita tidak ada banci yang betul-betul mengira mereka dan keadaan mereka juga menyukarkan bahawa mereka tidak selamat ketika mereka dibanci, mereka rasa mereka diancam, mereka mahu ditangkap dan sebagainya. Itu yang menyebabkan sukar untuk mendapatkan data yang betul. Tapi saya secara jujurnya di Sabah sahaja kanak-kanak yang dikatakan kanak-kanak ini di bawah 18 tahun di tahun 2021 dengan keadaan contoh macam di kampung. Saya mobilize satu kampung di Semporna 2021 angka penduduk di sebuah kampung ini 25,000 orang dan semua tanpa dokumen. Tanpa dokumen dan lebih separuh sebenarnya tidak ada dokumentasi. Tidak ada dokumentasi. Jadi saya menganggarkan 500,000 sebenarnya orang yang tidak kanak-kanak sahaja yang tidak mempunyai dokumentasi di Sabah mengikut beberapa kampung yang kami mobilize di Kota Kinabalu, di Semporna dengan Tawau. Lebih separuh daripada kampung-kampung ini adalah orang yang tidak ada dokumen. Ya. Ramai tu. Jadi itulah maknanya pergerakan masih diteruskan. Okey, untuk mengakhiri kita punya sesi ni kan. Kak Jen nak setiap orang lah seorang untuk pesanan kepada komuniti orang kawan-kawan kita kat luar sana, pesanan dan harapan ya bagaimana mereka boleh menyokong, membantu, memberi orang kata dukungan kepada gerakan kemanusiaan demi pendidikan anak-anak terpinggir ni supaya usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh Buku Jalanan Caukit, oleh Borneo Comrade, oleh Cahaya Society ni dapat berterusan, bukan orang kata berhenti separuh jalan ke apa. Jadi apa dia yang you all punya harapan dan juga yang you harapkan lah. Cikgu Ayu dulu. Alamak,
untuk semua orang, saya rasa hidup kita tu bukanlah untuk kita sahaja. Betul. Hidup kita tu adalah untuk dikongsi bersama, sebab kita bukanlah orang yang duduk dalam bunkers yang hidup kita tu tak terlibat dengan orang lain. Cakna tentang jiran kita, tentang orang di sekeliling kita, ambil berat tentang semua. Saya percaya kalau masyarakat kita kembali kepada macam mana cara hidup masyarakat kita yang lama, yang kita lebih kukuh sebagai satu ahli masyarakat, saya rasa hidup kita akan lebih bagus dalam tempoh kita dilanda apa juga bencana. Saya berasal dari kampung di Kedah, di Megat Dewa. Kalau kat kampung saya tu kenduri kendara, orang yang nak kahwin ini tak susah proses nak kahwin, nak berkenduri kendara tu pun. You tak payah ada duit banyak pun, sebabnya semua orang dalam kampung tu akan tolong. Bantu membantu, bagi barang semua. So benda tu jadi mudah sebabnya masyarakat hidup bermasyarakat. Jadi saya rasa ini masa yang terbaik untuk kita kembali kepada kehidupan bermasyarakat dan tak jadi manusia yang hanya pentingkan diri kita sendiri. Macam itulah, jadi baik sentiasa dan yalah, saya doakan Malaysia kembali sembuh dan sihat. Ya, terima kasih Cikgu Ayu. Kita kena balik kepada cara kita dulu orang kampung kan. Yang tu yang sebenarnya Cikgu Ayu, Kak J sedang promote yang place based education punya pendekatan, di mana kita kembali ke asal kita, lihat apa yang ada dalam komuniti kita supaya kita boleh bantu-membantu antara satu sama lain. Okey, apa dia Mukmin nak pesan kepada kawan-kawan kita di luar sana dan juga harapan you? Okey, pesan-pesan Pertama mungkin perlu dipaham sekarang ni sebenarnya isu-isu kemanusiaan ni kan tengah tular, tengah boom sebenarnya kan. Banyak kes-kes lah. Sekarang kita tahu ada kes, sebelum ni ada kes, sebelum ni lagi ada kes. Jadi mula sudah orang mempertikaikan tentang audit, orang mempertikaikan tentang duit. Ini satu fenomena yang sangat bagus bagi saya. Dan kita sudah cakap benda ni lama sebenarnya dan kita akhirnya orang mula sudah bercakap tentang benda ni dan dia sangat bagus lah bagi saya. Tapi kawan-kawan kena ingat bahawa beza tentang sukarelawan dan advokasi. Sukarelawan ni adalah kita yang ada ruang sedikit mungkin daripada segi duit, daripada segi masa, dari segi tempat untuk membuat kerja-kerja yang berfaedah ataupun membantu orang lain, suka dan rela kan. Tapi ada kerja-kerja advokasi, contohnya daripada kawan-kawan yang buat daripada Cahaya Society, Buku Jalanan Cokit. Ini betul-betul advokasi yang mana kita mau memperkasa, memperdaya manusia ini untuk terbebaskan. Bukan sekadar kita mau bantu mereka, tetapi kita mahu mencari jalan penyelesaian, mencari manakah akar permasalahan benda ini dan bagaimanakah benda ini boleh terselesaikan, terbebaskan. Jadi bukan sekadar kita mau bantu, kita jumpa orang miskin, orang tidak ada dokumen, kita sekadar bagi pendidikan, kita suka kasih mengajar, kan ada orang itu kan dia suka mengajar. Tetapi advokasi yang dibuat oleh kita-kita di sini adalah kita mau mencari masalah. Kenapa sistem ni begini? Kenapa mereka ni tidak diadili dengan sebaik-baiknya? Jadi kita cuba untuk membebaskan mereka. Tetapi tidak bermakna kerja-kerja sukarelawan ini tidak boleh. Bagus, boleh dimulakan untuk memperlihatkan. Tapi lain, beza-beza dia punya agenda lah. Jadi seterusnya, kalau kawan-kawan ada buka NGO, baru mau berjinak-jinak dengan kerja-kerja NGO ni, buat jaringan, berkenal-kenalan, pergi sahaja. Macam saya dulu waktu saya mula-mula, saya pergi chat, saya pergi jumpa, saya pergi bersapa dengan semua orang yang saya rasa baik dan boleh belajar dengan mereka. Dan contoh macam di sini saja, Buku Jalanan Cokit lah terutamanya paling banyak sebenarnya membantu Borneo Comrade daripada dulu. Daripada segi idea, kami jemput Cikgu Ayu, kami pergi melawat tempatnya berkali-kali dan dari sumber kewangan pun pernah bantu kami waktu kami yang sangat-sangat di bawah lah waktu itu. Cahaya Society, saya datang pergi Cahaya Society belajar daripada mereka. Aunty J jangan cakap lah, kami jemput dia banyak belajar daripada Aunty J macam mana cara mengajar, mengurus kanak-kanak dan sebagainya. Kita buka jaringan sebenarnya.
kadang-kadang daripada jaringan-jaringan ini anti J kenalkan kita sama ini kenalkan kita sama ini. Jadi itulah yang menyebabkan kita lebih banyak, kadang-kadang kita terlalu pikir pasal duit, tetapi duit ni bukanlah segala-galanya. Kan kita mau tahu apa gerak kerja yang sebenar kita mau buat. Itu ilmu yang sepatutnya kita tahu. Kadang-kadang banyak benda tidak perlukan duit, tapi ada orang sikit-sikit mau beli barang, sikit-sikit mau guna duit. Tidak. Ada benda boleh kita buat secara percuma kalau kita ada ilmu. Jadi perlunya banyak jaringan-jaringan. Jadi kawan-kawan yang baru buka NGO ataupun dia mau buat kerja-kerja yang begini, jangan malu untuk pergi kursus, jangan malu pergi melawat ke tempat-tempat orang, jangan malu chat orang, WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya adalah kesedaran kita semua untuk memahami bahawa anak-anak ini tidak diminta keluar dari rahim ibunya sebegitu kan. Tiba-tiba tidak ada dokumen. Kita lahir-lahir Muslim, lahir-lahir ada bangsa, ada IC dan sebagainya. Anak tu tidak minta begitu kan. Kenapa tiba-tiba dia jadi besar? Oh, ada beza, aku tidak ada dokumen, kawanku ada dokumen. Dia tidak tahu apa-apa. Kanak-kanak itu tidak bersalah sebenarnya. Jadi untuk mengetahui semuanya, kita adalah ahli ataupun sebahagian daripada Konvensyen Hak Kanak-kanak Antarabangsa, yang mana kita banyak yang digariskan oleh Konvensyen Hak Kanak-kanak Antarabangsa yang kita persetujui bersama sebenarnya. Jadi antaranya adalah pendidikan, hak kesihatan, ruang yang selamat dan sebagainya. Jadi perkara ini tidak boleh dinampak, oh bagusnya Borneo Komblat, bagusnya Cahaya, bagusnya buku Jalanan Coki bagi pendidikan kepada mereka. Kalau kita sekadar berromantisme begitu, bersedih-sedih, bergembira begitu, akhirnya tidak menyelesaikan apa-apa. Sepatutnya kita melihat, kenapa sampai buku Jalanan Coki kena buka sekolah untuk orang ni? Kenapa Cahaya sampai buka sekolah? Siapa yang sepatutnya bagi hak kepada mereka? Jadi itu yang sebenarnya yang kita mau sampaikan, bahawa kita mau bagi tahu, kita akhirnya gerak kerja kita adalah kita mau menyerahkan perkara ini kepada orang yang sepatutnya. Jujur saya katakan, pendidikan yang kami buat di Borneo Komblat tidak mencukupi. Tidaklah seindah yang dipamerkan di media sosial. Boleh jadi lebih baik, jauh lebih baik sekolah-sekolah yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi bagi saya, kita boleh membagi input kepada kerajaan bagaimana membentuk sekolah-sekolah untuk mereka, tetapi bagi saya terlalu jauh kita ketinggalan. Yang kesannya kanak-kanak, kita boleh berbangga dengan sekolah yang kita ada, tetapi kanak-kanak itu tidak sepatutnya dapat yang sebegitu saja. Dia sepatutnya dapat lebih daripada itu, dan dia ada pilihan untuk pergi sekolah yang bagaimana yang dia maulah. Bukannya alhamdulillah ada orang buatkan sekolah jadi kami dapat dah sekolah. Oh mungkin adik kami tak dapat sekolah, tidak ada orang buatkan sekolah. Di Borneo Komblat di Sempurna baru 50 orang boleh sekolahkan, di Tawau baru 50 orang, di Kota Kinabalu baru 30-40 orang. Ratusan ribu lagi anak-anak yang tidak dapat sekolah sebenarnya. Ini siapa mau tampung? Jadi isu sebenarnya adalah kita sama-sama ada kesedaran, ada ilmu, dan mendesak siapakah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara ini. Kerana kita di dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak bersetuju, negara kita bersetuju untuk bertanggung jawab kepada semua kanak-kanak yang berada di dalam sempadan negara Malaysia, terutamanya memberi hak kesihatan, memberi hak pendidikan, memberi hak ruang yang selamat kepada kanak-kanak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okey, kita minta Aslin pula. Mumin cakap macam Syafiq Abdal lah. Bakal. Okey. Sikit tentang jumlah anak-anak di Sabah. Saya kalau cakap pasal stateless di Sabah ni, benda paling saya tekankan adalah tidak ada identifikasi yang jelas. Siapa tanpa dokumen di Sabah ni, siapa migran, siapa pendatang asing tanpa izin, siapa pendatang asing dengan izin. Tidak ada identifikasi. Jadi angka-angka yang kita sebut tu sebenarnya satu angka yang menurut tafsiran government. Tapi tidaklah menurut apa pas yang mereka hold lah, apa yang mereka pegang. So, untuk anak-anak stateless di Sabah, secara jujurnya, saya melihat dalam konteks politik, ianya korban-korban keputusan politik kerajaan Sabah apabila tidak menguruskan pelarian di Sabah ini dengan betul-betul. Dan apabila pemegang-pemegang PAS MM13 yang diiktiraf oleh UNHCR itu, kemudian bila ada anak, generasi kedua, ketiga tidak mendapat manfaat apa-apa daripada PAS itu. Tapi mak bapak itu masih diiktiraf sebagai pelarian sehingga sekarang. Kan? Sekali turun naik immigration, setahun sekali untuk renew. So anak-anak ini lahir-lahir macam, mak
kau ada PAS kan, kenapa kami tiada PAS kan. MM13 itu tidak memanfaatkan anak-anak. So mengapa tidak, daripada membuang masa untuk membentuk idea-idea lain dalam menyelesaikan kelambakan migran di Sabah ni, kenapa tidak dibawa ke bersifat global? Memandangkan MM13 itu sendiri diiktiraf oleh UN, badan yang berautoriti ya di dunia ni lah. Itu satu lah tentang sebab kalau di Sabah ni pun kita kena tahu ada beratus-ratus ALC sebenarnya. Ada beratus-ratus ALC, tetapi ada dua hal lah ALC ni. Pertama, dia wujud sebab ikut prosedur. Dia wujud di dalam estate, di pedalaman. Kedua, dia tidak buat bising macam Mukmin Handsome. Bila dia buat bising, stateless punya isu ni sudah 6-7 tahun lagi bising di Malaysia, tapi tidak ada yang buat bising. So mungkin penutup kepada perbincangan ni adalah bantu untuk konteks kita di Sabah lah, macam Cikgu Ayu pun di Buku Jalan Caukit, tolong kita sama-sama buat bising. Kita kena buat onar, kita kena bercakap dan sehingga sampai satu masa nyawa sudah di kerongkong pun kita kena bercakap juga tentang sekian. Sebab bila perkara ni tidak kita buat bising, kita di Sabah ini terutamanya banyak isu yang lebih politikal. Kita lebih tertarik menilai government sedia ada, kita tertarik menilai siapa yang akan ganti kerajaan. So kita macam kalau aktivis di lapangan, benda ni kita sudah jadi tepu kan. Sebab kita berhadapan dengan satu angka macam Mumin cakap lah, Cahaya Saiti pun 30 pelajar saja, 30 daripada beratus-ratus ribu. Apa sebenarnya impak sosial yang kita buat? So barangkali apa yang masyarakat kena faham adalah terutamanya macam Mukmin sebut tentang membuat NGO. Sebelum dia buat NGO, dia kena bersedia dulu mengesat air mata. Akan ada banyak air mata, akan banyak kesedihan, simpati yang semua itu tidak membantu perubahan sosial sebenarnya. Kita kalau mau menangis ni, kita masuk kampung, kita boleh menangis 30 minit, 40 minit. Tapi tidak ada apa-apa perubahan. Kami yang hari-hari nampak anak-anak ini ada yang tidak hadir kan. Ada yang tidak hadir sebab kena bantu mak bapak pergi sorong gerobak. Kita panggil sini kereta sorong, angkat sayur angkat barang orang dari mall ke stesen bas. Kemudian lambat datang CLC, kita tanya kenapa lambat? Kan? Dia buat kerja sikit cikgu tadi. Pulang ni kena sambung lagi. Kita macam mau menangis ke, mau buat apa ni? Kalau kita menangis tidak ada apa-apa perubahan kan. Apa pun kita boleh buat sekarang adalah pendidikan. Ini adalah satu macam Mukmin sebut tadi, beza advocator dengan volunteer. Sebab kita duduk betul-betul, kita meraih, kita bercakap, kita memahami, mengenal budayanya. Dan apa yang paling penting sekarang adalah kalau di Cahaya Saiti, barangkali untuk di pihak anak-anak ini adalah setia kawan. Macam yang disebut awal-awal oleh Cikgu Ayu tadi, kalau di Sabah ini anak-anak ini waktu kita jumpa awal-awal pun kotor kan, comot, tak mandi, barangkali tidak boleh tak mandi kan. Memang kita ada pelajar pun tak mandi. Kak J sendiri pernah jumpa. So inilah yang membentuk akhirnya stereotip masyarakat. So anak-anak ini tidak ada guna. So akhirnya apa yang kita perlu buat adalah bukan sekadar safe space, kita tengah melahirkan satu insan, satu manusia yang diberi kemudian memberilah di Cahaya Saiti. So apa yang kita perlu buat bagi semua rakyat Malaysia, perkara paling penting adalah kita memahami isu ini. Bukan kita lihat isu ini hanya isu Sabah, sebab impaknya melibatkan masyarakat semualah. Kita kena percaya bahawa apa perubahan masyarakat itu akan memberi impak kepada perubahan diri sendirilah. Terima kasih. Semangat semua. Okey, jadi kita dah dengar lah tadi kawan-kawan kita yang adik-adik lah kan, Rin, Mukmin dan juga Cikgu Ayu, tentang perjuangan mereka yang belum selesai lagi, masih lagi peringkat awal, banyak lagi yang perlu mereka lalui. Dan Anti memang tertariklah dengan ketika-ketika mereka menyebut tentang kita perlu jadi advocator. Maknanya mungkin Rin, Mukmin, Cikgu Ayu, mereka bekerja di lapangan. Tapi kita sebagai yang di luar ni, yang hanya bukan sekadar memberi sumbangan dalam bentuk kewangan ataupun in kind, peralatan dan sebagainya, tetapi kita perlu jadi advocator. Maksudnya advocator di sini ialah kita keluar dan memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pendidikan kepada anak-anak ni adalah satu yang penting untuk mereka keluar daripada kemiskinan, untuk mereka keluar daripada kelencongan kehidupan yang gejala sosial dan sebagainya. Sebab that is what
pendidikan is all about. Bukan bila cakap pasal pendidikan, pergi sekolah sebab nak ambil periksa. No, it is about survival. Itu kelangsungan hidup tu yang penting sekali. Dan juga bagaimana apabila seseorang mempunyai pendidikan, kan, dia akan diterima baik oleh masyarakat. Itu penting tu, supaya dia dihormati. Kita nak tu penghormatan, kita tak nak. Sebab tu kita kena layan anak-anak tu dengan rasa hormat. Walaupun mereka tak dapat sekolah, mana persepsi negatif kita kepada kanak-kanak yang tidak ada dokumen, tidak dapat pergi sekolah tu perlu buang. Kena tak ada yang negatif. Jadi memang semangat lah kalau Kak J ni 40 tahun muda dah join you all lah kan, buat satu lagi kan. Tapi dan satu lagi yang nak ingatkan ialah networking, networking antara setiap NGO. Jangan ingat ni aku lagi hebat, aku punya NGO setahun 10 juta 20 juta masuk. Bukan macam tu. Kita kena bersama-sama. Tujuan kita ada banyak NGO sebab kita nak orang kata nak menyantuni satu kelompok masyarakat di satu kawasan. Jadi lebih mudah. Kan kalau you ada satu NGO yang sangat besar dan nak apa orang kata nak as an umbrella pun memang akan sukar nak masuk ke lapangan untuk bertemu. Tetapi yang paling penting ialah kita bekerjasama antara satu sama lain. Tengok buku jalanan di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, macam Borneo Comrade dan juga Cahaya disempurna, disandarkan, dan ada banyak lagi lah NGO lain yang Opah J atau Kak J percaya bekerjasama antara satu sama lain. So we learn from each other. Dan bagi orang-orang yang dah macam warga emas macam Kak J ni, kita sokong, kita kena mendokong kerja-kerja orang muda ni supaya mereka dapat teruskan. Kita dah tak ada tenaga, tak ada apa, tapi kita boleh sokong, jadi kita bagi semangat dan kita advocate semua orang untuk sama-sama membantu. So dengan itu, terima kasih banyak-banyak pada kawan-kawan yang sudi dengan bersama dengan ni. Kita ada ramai kawan-kawan yang dengar, kebanyakan ni kawan-kawan, kita ada Puan Sri Maimun kat sini, kita ada kawan daripada UPM, UPSI, mengata-kata satu Malaysia, kawan-kawan Opah J. Dan juga ramai guru-guru juga yang dengar, mungkin juga boleh membantu. Dan Alhamdulillah, dan kita doakan semoga gerakan kemanusiaan you untuk solidariti anak-anak terpinggir akan berterusan dan berjaya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, bye. Selamat malam.